Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Azizah Arifin. Dan ini tajuk utama berita malam ini, 26 Rabiul Awal bersamaan 2 November. 6 penuntut UPNM dipenjara 18 tahun. Juga bapa Zulfarhan maafkan perbuatan tertuduh. Selepas lebih 4 tahun kematian pegawai kadet Laut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Zulfarhan Osman Zulkarnain mendapat pembelaan. Ia selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini mendapati 18 tertuduh bersalah atas pertuduhan mencederakan, membunuh dan bersubahat membunuh Allahyarham Zulfarhan. Keputusan tersebut dibacakan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azman Abdullah. Ketika membacakan keputusan tersebut, beliau memaklumkan 6 tertuduh didapati bersalah di bawah Seksyen 304(a) Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kematian Zulfarhan tanpa niat membunuh. Menerusi kesalahan itu, Hakim menetapkan ke-6 tertuduh dipenjara 18 tahun. Di bawah Seksyen 304(a) Kanun Keseksaan, tertuduh boleh dipenjara sehingga 30 tahun dan denda jika disabitkan kesalahan. Ke-6 tertuduh bersama 12 lagi turut dijatuhi hukuman 3 tahun penjara selepas didapati bersalah atas tuduhan menyebabkan kecederaan terhadap Zulfarhan untuk mendapatkan pengakuan bahawa mangsa mencuri komputer riba. Kesalahan itu dilakukan di bawah Seksyen 330 Kanun Keseksaan. Menurut Hakim, hukum tersebut berjalan bermula dari tarikh mereka ditangkap. Sementara itu, kedua ibu bapa Zulfarhan Osman Zulkarnain berpuas hati atas hukuman yang dijatuhkan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azman Abdullah. Bapa Zulfarhan Zulkarnain Idrus berkata, hukuman yang dijatuhkan ke atas tertuduh akan menjadi pengajaran untuk masing-masing menjadi insan yang lebih baik pada masa depan. Kedua ibu bapa Zulfarhan hari ini hadir di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dengan masing-masing memakai baju Justice Farhan, Say No to Bully dan Humanity. Alhamdulillah puas hati. Tapi saya puas hati cuma kita tak dapat jatuh hukuman 302 saja. Jadi itulah yang dari Pendek Raya akan memfailkan di Mahkamah Raya. Supaya beliau ni jangan buat lagi lah. Dia tak payah buat lagi, maksudnya inilah kesalahan beliau yang pertama. Jadi apabila keluar dari penjara, buatlah yang terbaik untuk diri dia dan untuk keluarga dia. Zulkarnain ketika ditemui media juga memaklumkan walaupun berat namun beliau telah memaafkan perbuatan tertuduh. Bagi ibu Zulfarhan, Hawa Osman, beliau berharap keputusan kes hari ini menjadi pemangkin semangat kepada anak-anaknya yang lain untuk meneruskan cita-cita Allahyarham mendapatkan segulung ijazah. Harapan saya pada adik-adik dia maknanya teruskan perjuangan, belajar, dapatkan 10 ijazah, maknanya tercapai cita-cita arwah nak tengok adik-adiknya berjaya mendapatkan 10 ijazah. Macam adik dia yang Zulfayalmi ni dah dapat diploma lah. Jadi kemungkinan akan sambung lagi belajar lah. Meneruskan cita-cita arwah yang terbantu. Berita kematian tragis Allahyarham Zulfarhan Osman Zulkarnain 4 tahun lalu telah menggemparkan negara. Sejak awal kes, keluarga dan masyarakat mahu pesalah yang menyebabkan kematian mendapat hukuman yang sewajarnya. Dan berikut kronologi kes kematian Allahyarham Zulfarhan Osman. Pada 21 Mei 2017, Allahyarham Zulfarhan telah dipanggil untuk disoal siasat berhubung kehilangan komputer riba. Mangsa menafikan tuduhan tersebut sebelum dipukul beramai-ramai. Antara alatan yang digunakan untuk memukul Allahyarham ialah setrika wap, tali pinggang, getah paip dan penyangkut baju. Mangsa dalam keadaan lemah telah dibawa untuk mendapatkan rawatan di sebuah klinik swasta di Bandar Baru Bangi pada 27 Mei 2017. Pada 31 Mei 2017, mangsa dihantar ke sebuah kondominium di Bangi untuk berehat oleh 2 suspek.
1 Jun 2017, mangsa dihantar ke Hospital Serdang dengan ambulans sebelum kematiannya disahkan. Pada 14 Jun 2017, seramai 19 orang pelajar UPNM yang dipercayai terlibat dihadapkan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas pertuduhan sengaja menyebabkan kecederaan. Kesemuanya mengaku tidak bersalah. 29 Januari 2018, hari pertama perbicaraan di Mahkamah Tinggi. 31 saksi memberi keterangan, antaranya pakar perubatan forensik Hospital Serdang, Dr. Salmah Arsyad. Pada 31 Julai 2019, seramai 18 orang penuntut UPNM yang berusia 25 tahun diperintah membela diri oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam menghadapi pertuduhan membunuh, bersubahat membunuh dan mencederakan Zulfarhan Osman. Pada 2 Oktober, mahkamah mengarahkan 18 dari 19 tertuduh dalam kes kematian Allahyarham Zulfarhan membela diri. Pada 8 April 2021, pasukan pembelaan menutup kes. Dan hari ini, 2 November 2021, keputusan kes dibacakan dengan 6 tertuduh dipenjara 18 tahun kerana menyebabkan kematian tanpa niat dan tertuduh bersama 12 lagi turut dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun. Sementara itu di Kelantan, 3 lelaki termasuk seorang anggota pasukan Gerakan Am PGA dihadapkan ke Mahkamah Session Pasir Mas hari ini atas pertuduhan menyeludup 5 migran warga Thailand 6 Oktober lalu. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan oleh semua tertuduh selepas pertuduhan dibaca jurubahasa di hadapan Hakim Badrul Munir Muhammad Hamdi. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa menyeludup migran iaitu Yuyan Yusof, Nuriyah Mama, Rumlah Sa, Halimo Chairasai dan Ropiah Dorloh bertempat di sekatan Jalan Raya Lalang Pepuyu Tanah Merah pada jam 10 malam pada 6 Oktober 2021. Mereka didakwa mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 Akta 670 bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan yang juga di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara tidak lebih 15 tahun dan didenda atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Abu Arsalna Zainal Abidin. Mahkamah tidak membenarkan sebarang jaminan dan menetapkan 9 Disember depan sebagai tarikh sebutan semula kes untuk mengambil keterangan ke-5 migran. Bekas penolong penyelia syarikat pembekal minyak didenda RM10,000 oleh Mahkamah Session Kuala Terengganu atas kesalahan mengemukakan dokumen palsu 8 tahun lalu. Tertuduh Hasrul Amran Mamat, 43, mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dasuki Ali. Tertuduh turut berdepan hukuman penjara 4 bulan sekiranya gagal menjelaskan denda tersebut. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa mengemukakan resit palsu bagi mendapatkan lebihan 50,000 liter minyak diesel gantian bernilai RM135,000 serta charge servis berjumlah RM4,225. Kesalahan itu dilakukan di Pejabat Petronas Maritim, Petronas Carigali Sdn Bhd di Kemaman Supply Base KSB, Kemaman pada 18 Ogos 2013. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 471 Kanun Kesiksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 465 Kanun yang sama. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Irwan Shah Abdul Samad manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Hisham Hashim. Jumlah mangsa banjir di Kedah terus meningkat iaitu 665 orang dari 183 keluarga setakat jam 5 petang tadi. 9 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di 5 daerah iaitu Pendang, Kota Star, Kubang Pasu, Baling dan Pokok Sena. Ketua Bahagian Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah, Meja Muhammad Muaz Muhammad Yusof berkata, PPS terbaru dibuka di daerah Pendang iaitu di Dewan Cenderawasih yang menempatkan seramai 61 mangsa dari 19 keluarga. Ini menjadikan 2 PPS di daerah itu termasuk PPS di Dewan Rakan Sukan Tanah Merah yang menempatkan seramai 217 mangsa dari 48 keluarga.
Jumlah keseluruhan mangsa banjir di daerah Pendang setakat ini adalah seramai 278 mangsa dari 67 keluarga. Beliau berkata, jumlah mangsa banjir di daerah Kota Star juga bertambah iaitu seramai 228 mangsa dari 68 keluarga setakat ini. Mangsa banjir di PPS SK Dewan Kampung Tradisi Lembah Keriang di Kubang Pasu pula meningkat seramai 119 mangsa dari 35 keluarga berbanding 71 mangsa dan 20 keluarga sebelum ini. Beliau berkata, mangsa banjir di PPS Surau Kampung Permatang Limau di daerah Pokok Sena juga meningkat seramai 25 mangsa dari 8 keluarga. Di Baling pula, jumlah mangsa banjir adalah 15 orang dari 5 keluarga. Seorang pemilik nursery kerugian ribuan ringgit selepas puluhan pokok jualannya tenggelam dalam kejadian banjir di Langgar, Kedah semalam. Pemiliknya, Suhana Omar, 41, berkata dia hanya sempat menyelamatkan beberapa pokok sahaja. Ekoran air naik dengan cepat. Antara pokok jualannya yang tenggelam ialah pokok bunga ros dan tanaman lain seperti limau kasturi serta sayuran seperti sawi dan kucai. Suhana berkata dia yang mengusahakan nursery itu lebih setahun lalu reda selepas pendapatannya terjejas akibat bencana tersebut. Menurut ibu kepada 4 orang anak ini, dia dan suami, Yazan Jusuh, 54, hanya bergantung hidup pada perniagaan nursery ini. Pokok-pokok pun, kalau pokok ros ni bukannya kos dia kena kan, kos dia tinggi setiap pokok tu. Tapi kita kena reda lah, dah dia rosak macam ni, dia naik. Petang Khamis tu, dia naik mendadak lah, dia cepat lah sebab hujan lebat tu, terus dia naik. Kami angkut pokok tu sampai, dah lebih kurang lepas dah maghrib lah baru selesai. Sebab nursery ni macam-macam pokok, ada pokok herba, pokok apa. Bila jadi macam tu, kerugian dia memang tinggi lah. Sementara itu, suaminya, Yazan Jusuh, berkata dia bimbang fenomena air pasang yang dijangka berlaku bermula Khamis ini akan menyebabkan banjir semula jika hujan lebat berterusan. Memang duk risau lah ni, duk angkat barang-barang apa kan. Duk selamat dah barang-barang tu. Harap-harap tu tak sampailah 2010 kan. Harap macam tu lah. Banjir di kampung Tanjung Inggeris Langgar itu turut menenggelamkan beberapa rumah menyebabkan sebahagian daripadanya berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS di Sekolah Kebangsaan SK Langgar. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia hari ini mengeluarkan amaran cuaca waspada. Amaran itu berkuat kuasa dari 2 November hingga 3 November 2021. Menurut MET Malaysia, amaran cuaca waspada itu melibatkan kawasan-kawasan di negeri Kelantan dan Terengganu. Bagi negeri Kelantan, kawasan yang terlibat ialah Tumpat, Kota Baru, Bacok dan Pasir Putih. Di Terengganu pula, kawasan yang terlibat ialah Besut, Setiu, Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Ujar MET Malaysia, angin bertiup dari arah timur laut dijangka berpotensi membawa hujan lebat dan angin kencang. Keadaan itu boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah di kawasan terbabit. Tempoh di Raudah dihadkan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Penghasilan vaksin COVID-19 Malaysia kini sudah berada di fasa penyahaktifan virus COVID-19. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata pihaknya menyambut baik pengumuman kerajaan menyambung kontrak saintis untuk membangunkan vaksin COVID-19 sendiri. Menurut Adham, pembangunan vaksin berkenaan akan dilaksanakan sehingga 5 tahun akan datang. Tetapi dalam vaksin COVID-19, proof of concept, kita dah ada dua platform iaitu mRNA dan juga penyahaktifan virus sendiri sedang dibangunkan oleh saintis kita. Jadi pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri untuk menyambung kontrak saintis-saintis yang membangunkan vaksin untuk manusia ini ke 5 tahun sangat dialu-alukan. Dan ucap terima kasihlah kepada Prime Minister dan saya harap saintis ini dapat terus membangunkan sehingga selesailah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran MBOT Technology and Innovation Expo MTEX 21 di Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM Batu Pahat Johor hari ini.
Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Malaysia bersedia mengeluarkan vaksin COVID-19 melalui Pelan Hala Tuju Pembangunan Vaksin Negara PPVN. Sesi berdoa di Raudah Masjid Nabawi dihadkan hanya sekitar 5 ke 10 minit bagi setiap individu. Peraturan baharu itu bagi memberi peluang kepada setiap jemaah untuk berdoa di tempat mustajab itu walaupun dalam tempoh yang singkat. Ikuti laporan wartawan Abdul Hakim Hassan yang kini berada di Madinah Al-Munawarah. Saya berpeluang menyertai rombongan umrah pertama bersama TH Travel and Services Sdn Bhd dalam suasana pandemik ini. Sebaik tiba sahaja di Madinah, kami diminta memuat naik 2 aplikasi iaitu Tawakalna dan Iktamarna. Kedua-dua aplikasi ini diperlukan untuk masuk ke Masjid Nabawi, beribadat di Raudah dan ziarah ke makam Nabi. Untuk memasuki Raudah, saya perlu menempa slot waktu melalui aplikasi Iktamarna dan hanya boleh memasuki kawasan itu 15 minit lebih awal. Laluan untuk memasuki Raudah juga dihaskan. Setelah menunggu giliran, petugas keselamatan akan membenarkan jemaah masuk dan hanya 5 ke 10 minit diperuntukkan. Setelah selesai, jemaah masih boleh menempa slot waktu yang lain namun mengikut kekosongan yang ada. Peraturan baru ini pastinya memudahkan para jemaah untuk mengambil peluang berdoa di tempat mustajab itu yang sebelum ini sukar diperoleh. Laporan Abdul Hakim Hassan dari Madinah Al-Munawarah untuk Berita Al-Hijrah. Kehilangan ibu sejak tahun lepas akibat strok meninggalkan kesan mendalam buat 3 beradik dari Kepung sekaligus menyebabkan mereka hilang tempat bergantung. Lebih menyedihkan apabila mereka turut menjadi mangsa dera jiran yang sebelum ini menawarkan diri untuk menjaga mereka. Selepas melalui episod hitam itu, 3 beradik berkenaan yang berusia antara 8 hingga 17 tahun mengambil keputusan untuk tinggal semula bersama ibu angkat mereka. Menceritakan kembali apa yang dilalui, mereka mendakwa menjadi mangsa dera dan ugutan jiran hanya kerana sebab yang kecil. Menurut kakak sulung Aisyah Katon, adik lelakinya yang bersekolah tahfiz sering dipukul kerana tidak dapat menghafaz dengan betul selain dituduh menconteng rumah jirannya itu. Pukul adik lah sebab adik ni dia tahfiz. Jadi dia macam lupa bacaan tahfiz dia apa semua. Jadi disebabkan tu dia rasa siap akan pukul. Tapi waktu dia pukul tu saya takkan ada. Macam tak ada kat situ, ada dalam bilik ke, kat luar rumah ke. Ketika ini, mereka hanya bergantung harap kepada ibu angkat Amira Rajis Sebramaniam Abdullah yang juga kawan baik kepada Allahyarhamah Aminah. Ayah kepada 3 beradik ini yang juga warga Bangladesh tidak dapat dijejaki memandangkan dia dilaporkan sudah kembali ke negara asal. Saya, ibu dia yang arwah tu, saya dengan dia rapat kawan macam sisi dengan kuku lah. Masa itu dia memang masa itu pun sakit juga tapi banyak bukan tangan teruk lah. Dia macam mana nak cakap, dia memang sakit juga tapi masih dia selalu nangis tu. Dia cakap kalau saya sudah meninggal, kakak boleh jaga macam anak sendiri ke. Saya cakap jangan cakap macam tu Aminah. Dia pun sudah meninggal, saya pun tak boleh terima jugalah. Tapi dah lepas dia arwah tu dah meninggal, saya tak nak lepaskan anda sebab saya dah bagi sumpahkan dengan dia. Menurutnya, laporan polis telah dibuat berhubung kes dera berkenaan dan Amirah bersedia untuk menjaga 3 beradik ini sebagaimana amanah arwah ibu mereka. Hari demi hari, kes penderaan kanak-kanak di Malaysia semakin membimbangkan. Begitu juga nasib anak-anak ini. Anak-anak diibaratkan seperti kain putih, maka corakkan mereka dengan ilmu dan akhlak yang berkualiti, bukan keganasan. Abdul Rahman Kunyu, Berita Al-Hijrah. Restoran 10 Binjai di Hotel Perdana Kuala Lumpur City Centre mahu menjadi antara premis makanan terbaik di Lembah Kelang yang menyajikan masakan tempatan dan antarabangsa. Menurut pengurus Hotel Perdana Kuala Lumpur City Centre, Zakaria Ismail, untuk merealisasikan impian itu, sajian makanan di 10 Binjai akan menggunakan hanya bahan-bahan berkualiti, terbaik dan segar dengan sedikit sentuhan moden untuk menambat hati pelanggan.
10 Binjai yang baru selesai diubah suai mula dibuka hari ini dengan konsep baharu yang menarik dan moden. Menurut Zakaria, transformasi itu bertujuan untuk memberikan tetamu pengalaman yang berbeza. Pertama adalah keluasan 10 Binjai di mana kami telah membesarkan, kalau asalnya lebih kurang 180 kapasiti, sekarang dinaikkan kepada 300 pada satu masa. Seterusnya makanan yang kami sediakan telah selama 6 bulan lebih kami melakukan penambahbaikan untuk menjadi tarikan utama dari pembukaan kami. Dan elemen-elemen yang seterusnya yang menarik perhatian adalah elemen songket moden, berunsurkan moden yang kami ketengahkan sebagai salah satu penjenamaan semula Perdana Kuala Lumpur City Centre. Direka berkonsepkan mesra dan moden dengan elemen songket. 10 Binjai menawarkan makanan yang menarik dan keselesaan kepada para pelanggan. Ruang yang lebih luas juga mampu untuk menganjurkan jamuan hingga ke acara berskala besar yang dijangka akan menjadi tarikan utama restoran tersebut. Perdana Kuala Lumpur City Centre secara rasminya mengumumkan bahawa transformasi hotel berkenaan telah pun selesai dengan jayanya melalui pembukaan restoran 10 Binjai. Bangunan pencakar langit runtuh. Alhamdulillah, bertemu kembali. Sedikit perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya 6 maut manakala puluhan lagi mangsa dikuatiri terperangkap selepas sebuah bangunan pencakar langit yang sedang dalam pembinaan runtuh di Lagos, Nigeria. Insiden itu membabitkan bangunan setinggi 21 tingkat di kawasan perumahan mewah Ikoyi. Sejurus kejadian, pasukan penyelamat giat menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang terperangkap di sebalik runtuhan. Mereka turut menggunakan jengkaut untuk mengalihkan sisa konkrit. Menurut pegawai pasukan penyelamat, sekurang-kurangnya terdapat 100 pekerja di bangunan ini ketika ia runtuh dan daripada jumlah itu, 4 berjaya diselamatkan. Siasatan terhadap punca insiden terbabit giat dijalankan dan masih terlalu awal untuk menentukan sebab utama. Bangunan itu antara 3 menara utama yang dibina oleh syarikat swasta dan menawarkan penginapan mewah di mana unit paling murah dijual pada harga $1.2 juta. Kontraktor yang terlibat bagaimanapun gagal dihubungi. Insiden bangunan runtuh kerap berlaku di Nigeria disebabkan material yang digunakan selain faktor kecuaian. Angka kematian global akibat COVID-19 kini mencecah 5 juta orang dengan Amerika Syarikat kekal menyumbang kes kematian tertinggi. Angka itu meningkat 4 kali ganda sejak September 2020 yang merekodkan 1 juta kematian ketika itu. Amerika Syarikat setakat ini merekodkan 46 juta kes dan 746,000 kematian, merangkumi 15% dari kes kematian dunia. 4 varian utama iaitu Alpha, Beta, Gamma dan Delta menjadi ancaman terbesar kepada dunia di mana ia telah menular di lebih 100 negara. Kehilangan banyak nyawa di Amerika Syarikat perlu dijadikan iktibar agar langkah berjaga-jaga dapat dilakukan. New Zealand merekodkan kes import dari Amerika Syarikat kedua tertinggi di negara itu, manakala 70% kes di negara haram Israel berpunca dari kes di AS. Dunia pada masa sama berdepan kadar vaksinasi yang perlahan, di mana hanya 6% populasi di Afrika telah divaksin sedangkan AS mempunyai bekalan vaksin yang banyak sehingga berlaku pembaziran. Hujan batu yang melanda Taija, Bolivia Ahad lalu mencetuskan banjir sekaligus menyebabkan kemusnahan harta benda. Turut tenggelam kawasan pertanian susulan hujan lebat terbabit. Hujan batu itu dilapor mencecah 1.5 meter di beberapa lokasi sehingga menyebabkan kawasan perumahan dan perniagaan terjejas. Struktur stesen minyak turut musnah akibat ditimpa hujan batu terbabit. Tidak kurang juga kenderaan yang terkandas di jalan raya ekoran air mula naik. Pihak berkuasa tempatan dalam masa sama bertukus lumus membantu orang ramai yang terkesan akibat bencana itu. Pejabat Datuk Bandar melaporkan pihaknya berjaya mengumpul kira-kira 5,000 tan ais di jalan raya bagi memulihkan kawasan terbabit. Dan berikut pilihan berita antarabangsa yang lain. Bimbang dengan keadaan neneknya yang dijangkiti COVID-19 di hospital, seorang lelaki bertindak menyamar sebagai doktor untuk menjaga neneknya yang dipercayai telah diabaikan kaki tangan perubatan.
Sergi berjaya melakukan penyamaran tersebut selama 3 hari sebelum ditangkap oleh pasukan keselamatan hospital berkenaan. Di San Salvador, seorang lelaki mendapat idea untuk menampal kod QR pada kubur sebagai tanda memperingati si mati. Kod QR tersebut akan mengeluarkan gambar dan sejarah si mati selepas diimbas menggunakan telefon bimbit. Menurut Frederick Meza, dia menawarkan perkhidmatan tersebut dengan kadar bayaran $50 bagi setiap ahli keluarga. Selepas hari ke-8 krisis di Sudan, bank-bank di ibu negara Khartoum menutup operasi berikutan kempen besar-besaran menentang pengambil alihan tentera. Penutupan bank telah melemahkan kuasa beli pengguna di pasaran tempatan. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita pilihan serta artikel eksklusif. Saya Aziz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.